Dan pagi ini insya-Allah kita akan mengupas pada fasal yang ketiga dalam kitab Penawar Hati ini, iaitu marah. Ya, marah. Jadi kata pengarang, ketahuilah bahawa marah itu suatu sifat kecelaan. Maksudnya sikap yang tidak disukai lah, sifat mazmumah yang sangat banyak kebinasaannya, kerana ia menyebabkan pada anggota yang zahir itu akan memukul, memaki dan membunuh, dan di dalam hati berdendam, dengki, sukacita dengan terkena bala pada mereka yang dimarahinya, dan duka cita bila ia mendapat nikmat, dan bercita-cita atas membuka rahsianya. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi kebinasaan, memecahkan kesangatan marah itu antara yang amat penting pada agama. Jadi yang pertamanya marah tadi, kata pengarang ini, boleh menyebabkan dia melakukan perbuatan dari sudut fizikal lah, pukul, maki, bunuh boleh sanggup. Kemudian dia akan dalam bila orang marah, dia akan ada perasaan dendam, dengki. Dia suka je kalau orang yang dia marah tadi tu mendapat bala, orang yang dia tak suka tadi tu. Kan? Dia rasa duka cita bila orang tu mendapat nikmat pula. Ni. Ya. Dan juga dia ni, kalau orang buat tu dia kawan baik, maka rahsia kau aku pegang lah. Kan? Esok bila dah musuh, ada dedahkan aib orang ni. Ya, waktu berkawan dulu okey, bila dah jadi musuh ni habis dah. Aib peribadi kawan tu pun cerita. Kan? Jadi inilah katalah, dalam bab aib diri kita ni, tak perlulah kita cerita ke orang pun. Ya? Mengadu pada Allah Ta'ala tentang aib kita lah. Kan? Sabda Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Maksudnya bukanlah yang sangat kuat itu yang tidak dapat direbahkannya oleh beberapa orang lelaki. Ya. Hanya senya yang sangat kuat itu yang memiliki dirinya pada ketika ia marah. Maksudnya dia dapat kawal kemarahan dia, itulah orang yang kuat sebenarnya. Orang yang gagah sebenarnya bukannya badannya sadar lah. Tapi Rasulullah, orang yang kuat sebenarnya orang yang dapat mengawal kemarahan dia. Sebab kemarahan ini dia akan beri mudarat. Kena pula orang yang marah tadi tu orang yang ada kuasa. Suami, penguasa katakan tak, orang yang ada pangkat, dia akan beri mudarat pada orang bawahannya. Itu kata tadi. Ya. Artinya ia kuasa menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah terhadap seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Biasanya marah ni menyebabkan risiko ni bila mana dia marah pada orang bawahan dia lah. Kan? Suami marah pada isteri, pada anak, boleh lah. Orang bos marah pada bawah tak? Berani orang bawah nak marah bos. Kan? Jadi dia biasanya macam tu. Ya, daripada pihak atas kepada yang bawah daripada dia, pada orang yang lemah, orang yang dhaif, boleh lah nak tunjuk garang kan. Makanya dia tak kenalah macam tu. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, suruhkanlah daku dengan satu pekerjaan tetapi sedikitkan. Maka sabda Rasulullah SAW, la taghdab. Maka lelaki ini bagi aku satu nasihat lah. Yang mana nasihat ini janganlah panjang-panjang sangat. Bagi nasihat mudah-mudah sudahlah tak. Maka Rasulullah kata, la taghdab, jangan marah. Maka orang lelaki itu mengulang-ulangkan permintaannya. Dia cakap lagi, ya Rasulullah bagilah aku nasihat. Maka Rasulullah pun mengulang-ulangkan sabdanya, la taghdab, jangan marah. Ya, Rasulullah ulang. Sebab Rasulullah tahu orang yang bertanya tu punya ni kekibaran ni orang. Kan? Orang barang ni susah tuan.
Tak boleh, dia orang yang baran ini ialah orang yang akal dia tu dah tercabut. Sebab tu kalau orang baran ni sama dia tinggalkan dia ke atau tenangkan dia je lah. Kan? Jangan dilawan lagi dah. Sebab yang cakap tu bukan orang normal. Kan? Bila mana dia marah, mata dia merah, tak menggigil-gigil, dah. Orang macam ni kau jangan layan lah. Kalau dengan kawan tak apa tak. Kalau dengan marah dia macam ni marah kawan, tak engkau lah, kau layan lah seorang-seorang, boleh apa aku tak. Kau ni lah. Tapi kalau dengan tuan isteri, anak-anak, orang bawahan, maka jangan layan. Kita tenangkan dia dah. Jangan melawan cakap lagi dah. Dah tahu dah ni bukan benda ni kau betul. Tapi jangan cakap depan-depan pula dah. Lagi cari pasal lah pula. Gitu. Sekarang melayan tak. Jangan layan lah. Ataupun diam je lah. Diam. Kan? Dah tahu dah. Orang macam ni dah. Dia tengok mata dah merah. Dah jadi orang kata dia jadi hak Hogan lah. Jadi hak lah. Makanya tak payah. Kan? Makanya sebab dia barang ni satu benda yang bukan manusia lagi dah. Kan? Jadi kita anggap macam tu lah. Ni bukan manusia lagi dah ni. Dia jin sudah masuk dalam dia punya badan lah. Itu pasal dia tak macam tu. Baru jaga. Sebab tu dalam pepatah pun kata, jangan buat keputusan ketika marah. Kan? Dalam bab cerai khususnya, tengah-tengah marah kan. Dia tengah marah dia keputusan tak. Jadinya jangan. Relax dulu. Jangan terus putuskan apa keputusan ketika dalam kita emosi kita ni marah kan. Sebab orang yang marah ni keputusannya tak normal. Dan dia akan menyesal dengan keputusan dia tadi. Kan? Waktu marah tu dia tak sedar dah. Kan? Jadinya hati-hati sikit. Terutama kalau bab cerai lah kata tak. Cerai ikut SMS lah, bagi ke WhatsApp lah, tu semua tak. Makanya hati-hati sikit. Ya. Sebab apa? Sebab dia akan membawa penyesalan. Sebab keputusan dibuat ketika marah adalah keputusan yang tidak normal. Sebab tu kalau masuk mahkamah pun, mahkamah syariah pun, hakim akan tanya balik, awak keputusan tu ketika macam mana? Awak sedar tak apa awak cakap? Ya, saya sedar, saya cakap. Tapi itulah, tak ada tapi-tapi dah lah. Kan? Cuma mahkamah tentukanlah jatuh talak berapa dia ni. Ya, sebab dia cakap dia dalam keadaan sedar. Kecuali dia mengigau lah kan. Tengah-tengah mengigau kan. Makanya tu lain. Itu memang tak boleh ni lah. Ya. Tengok ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis yang ke-5765 dalam Sahih Bukhari. Kemudiannya, lazimkan dua perkara pada kelakuan marah. Lazimkan dua. Pertamanya memecahkannya. Maksudnya pecahkan sifat marah tu. Ya. Saya tiada bermaksud dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali. Maksudnya marah ni kena ada lah. Jangan tak marah langsung. Orang Israel dah bunuh orang Palestin, takkan tak marah pun. Jangan marah lah kan. Ni sifat tak baik, tak marah pula. Ataupun ya, anak tak solat, tak tutup aurat, tak marah, tak kena lah juga. Ya. Makanya kena, jangan kita buang-buang terus, tidak. Ya. Kerana ia tiada hilang sama sekali dan tiada sepatutnya ia hilang. Kecuali orang yang marah ni dia makan ubat. Contoh bagi ubat penenang kan. Itu jam jentik hidung pun tak ada apa dah. Senyum je dah. Kan. Orang maki dia pun dia senyum je. Orang makan ubat. Maksudnya dia memang dah, kalau orang yang barang-barang sangat kan, memang tak boleh nak kawal diri ni. Kalau macam tu makan ubat penenang. Itu jam tak ni dah lah. Kan? Bahkan jika ia hilang, nescaya wajib dihasilkannya kembali. Maksudnya sifat marah ni, kalau tak ada langsung dalam diri, kena ada lah sifat marah. Rasulullah pun marah. Bukan Rasulullah tu senyum panjang, ataupun Rasulullah tu orang kata biasa, serius je tak juga. Ada ketika benda marah. Kan? Ketika pakcik baginda dibunuh, Sayyidina Hamzah tak? Dibunuh. Takkan nak diam, marah lah. Ya. Bila ketika mana ya baginda tengok ada perkara-perkara mungkar yang berlaku, marahlah. Jadi maksudnya marah tu kena ada, tapi letakkan pada tempat yang betul. Yang ini buka pintu lambat sikit dah marah, tendang pintu, pecah pintu. Aduh, dah kan dia balik dah RM200 lebih lah pula. Dah ada pasal. Kan? Lambat sikit yang kat nasi pun baling cawan pun dah. Aduh,
dah kurang set pinggan aku baru beli dekat Idaman Suri dari Suki Langkawi. Dalam Nabi Langkawi susah, dah kurang set pinggan aku lah pula kan. Dalam bagi cawan plastik je senang. Campak lah beli pergi dia RM2. Hati pun tak sakit kan. Jadinya tengoklah letak pada tempatnya. Kan? Contoh saya kata tadi, kalau anak tak solat, anak tak tutup aurat, anak cakap benda yang tak baik, kenalah marah. Takkan nak senyum, takkan nak diam je. Kan? Itu jam gunakanlah kuasa yang ada dah. Bukannya kata-kata tak kena marah lah, tak. Tengok, boleh. Yang penting, kena pada tempat. Kena pada tempat, tak ada masalah pun. Boleh je. Kerana marah ni, ia perkakas, orang kata kelengkapan lah bagi memerangi sekalian orang kafir. Ya, nak marah, nak perang lah, kena dapat marah lah. Menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Itu dia kata amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya, disebabkan orang ni dia tak suka lah dengan kemungkaran. Dia marah bila orang buat kemungkaran, makanya dia menjalankan kerja dia lah. Dan marah itu seperti anjing perburuan. Dan hanya senya dimaksudkan dengan memecahkan marahnya itu, mengajarnya hingga ia mengikut akal dan syarak. Marah kerana Allah, marah kerana agama. Tengok jugalah. Kan? Tengok marah kerana agama tu macam mana. Bukan marah kepada agama tu pergi bakar kedai kawan tu. Itu bukan cara marah. Ikutlah saluran. Penguasa dia ada bidang tugas dia. Kita sebagai rakyat ada bidang tugas kita. Kita sebagai rakyat dah menyatakan kita punya tidak puas hati kita. Kita marah. Dengan isu-isu tertentu ni. Marah tak? Dan zahirkan dah pun. Dan tindakan pun diambil. Boleh dah buka kertas siasatan, mahkamah pun dah buka. Cukuplah. Sebab tindakan dah dibuat, nak marah apa lagi dah? Dah diambil. Dan berjalan. Kecuali kalau benda tu tak berjalan. Dah buat report polis, tengok tak bunyi apa senyap kan. Dah buat ni pun tak ada apa. Itu persoalkan lah. Kami dah buat report, kenapa tak ada lagi? Ini report dah dibuat, polis pun dah buka kertas siasatan. Jadinya, orang kata semua pihak dah bersuara daripada atas bawah. Dah lah. Kau nak buat apa lagi? Nak pergi bakar kedai dia, nak pergi bunuh Toki. Nak hancurkan semua barang. Jadi marah kita, hak kita limit macam tu. Bila mana pihak tu tindakan tu telah diambil, okey, serahkan pada pihak berkuasa lah. Ni jalankan kerja dia. Nanti didakwa di mahkamah, dia pun kata dia tak mampu salah. Okey, kita berdebat dalam mahkamah. Akan dibuktikan. Baru dia buka. Okey, dia akan tengok ke satu-satu. Sumber datang dari mana? Siapa yang bawa? Kenapa kedai tu je ada? Kenapa kedai ni tak ada? Dia akan buka semua satu-satu yang kata dibicarakan, mohon dibicarakan. Dan bila benar dibicarakan dalam tu, dan mahkamah buat keputusan. Benda ni betul, memang kalau kata salah, itu kan hukuman. Kan? Jadi bila mahkamah ada buat keputusan pula, jangan lagi tak puas hati. Sepatutnya hukum bunuh orang macam ni kan, benda itulah. Itu keputusan apa? Mahkamah buat kerja dia. Kita dah laksanakan tugas kita, sudahlah, jangan kita ambil kerja mahkamah pula. Itu cerita dia tadi. Kan? Jadi marah ni sebenarnya boleh marah, tapi biarlah bertepatan dengan syarak, akal yang waras, dan marah juga dengan ilmu. Kena ada ilmu lah. Jangan kita somborono aja pun. Kan? Jadi itu yang kata tadi tu. Kan? Bila ada benda ni, makanya okey lah. Ya? Bagi kita tahu. Kita pun tahu hak kuasa kita dekat mana, dan penguasa hak kuasa dia macam mana. Tak? Dan penguasa menjalankan tugas dia, mahkamah yang tugas dia berdasarkan pada peruntukan undang-undang yang ada. Setakat ni belum ada lagi. Katakan kalau hukuman mati, bunuh, kalau kena pancung, kenapa tak ada lagi? Makanya ini hukumannya macam ni. Nak? Tak puas hati lagi hukuman yang ada, esok dalam parlimen bahaskan lagi, buat lagi kata, tambah lagi. Kan? Maksudnya semuanya ada saluran. Sebab kadang-kadang kalau semua orang meluahkan kemarahannya tanpa mengikut saluran, kita jadi macam mana? Kita akan jadi macam negara belah-belah Afrika. Tak ada pun. Pemerintah tak ada kuasa pun. Jadi macam Sudan. Kan? Sudan asalnya negara yang okey, yang makmur semua, bila dah ada dua pemerintah ni yang bergaduh semua sendiri, tak boleh.
Jadi macam Libya yang dulunya makmur dah, bila dah memerintah tak ada semua rakyat yang buat keputusan. Tak puas hati buat macam ni. Okay. Tidak menghormati keputusan kan. Jadi jaga. Sebab kita kena ingat dalam banyak-banyak yang menyuarakan ketidakpuasan hati, ada kelompok-kelompok yang ambil kesempatan. Kita kena ingat yang tu je lah. Kadang betul semua marah, tapi dalam seorang dua tu dia ada niat-niat tertentu. Kan? Dia ada niat yang tak baik lah. Jadinya dengan niat dia tadi, dia ambil kesempatan. Inilah peluang dia. Kan? Inilah peluang dia. Kadang-kadang orang luar datang nak suruh buat kucing kacik supaya suka tengok. Kan? Kedai kena bakar. So kedai dia tu orang tak harmoni, bergaduh sama sendiri kan. Memang dia suka pun. Itulah cara dia. Sebab apa? Kuasa lah. Dia nak menguasai negara ke, dia nak menguasai orang tertentu ke, boleh ikut telunjuk dia macam-macam lah. Jadinya ya, kita kena tahulah kan, dekat mana kita boleh pergi, dan sekiranya dah diambil dia dah nak marah apa lagi sudah kan. Jadi biarkan undang-undang yang melaksanakan dia punya cara dia kan. Jadi barulah orang kata harmoni kan. Sebab apa? Kalau bila berlaku benda-benda yang tak baik, bila gaduh sama sendiri, siapa yang rugi? Semua rugilah, tak payahlah kan. Jadi banyak benda yang tak baik berlaku, bagi elakkanlah ya. Maka pergerakannya biarlah dengan sebab petunjuk daripada akal. Dia nak marah tadi tu biarlah ada petunjuk pada akal waras dan syarak, dan diamnya biarlah dengan sebab petunjuk daripada keduanya jugalah, akal dan juga syarak, dan tiada menyalahi keduanya. Apa saya kata tadi tak ya, marah sangat dekat yang isteri apa semua, dia jatuhkan talak 100. Punya marah kan. Aku jatuh kata talak 100. Mana ada talak 100 je tak. Marah ni sebab marah sangat. Sebab marah sangat ni. Jadi kamar-kamar tanya balik lah, apa niat awak sebut 100 tadi tu. Jadi sebab apa? Saya entah, saya pun terlepas cakap tu. Saya sebenarnya tak ada niat macam tu. Saya punya kan. Jadi mahkamah akan putuskan. Gitu je tadi tak. Sebab marah sangat tadi tu. Jadi bendingan. Sebab tu P.Ramlee dah hajar dah. Kan? Pasal belacan pun nak bergaduh dah. Marah bini sampai nak pancung keluar pedang dah. Maksudnya kau ni agak-agak lah. Benda yang remeh-remeh ni, kadang-kadang tegur-tegur macam sudah lah. Kan? Tegur, dengar bagi tunjuk. Bukannya benda yang kecil tu nak jadi benda besar sangat. Kan? Jadi tengok-tengoklah benda yang sepatutnya tak. Bukannya semua benda. Ini kadang-kadang kita marah orang ingat benda kecil seolah macam Israel bunuh Palestin lah, besar sangat dah masalah kita ni. Bila macam ni, dia akan menyebabkan kita stres. Otak kita fikir benda kecil-kecil kan. Banyak fikir benda kecil-kecil. Orang kata kita duk kutip maklumat yang tak perlu ni, jadi kita jadikan macam benda penting sangat. Kan? Buka pintu lambat, cawan lambat hantar, pinggan lambat hidang. Jadi benda besar sangat dah. Padahal benda yang layak dia marah tadi tu, anak tak semayang, anak tak tutup aurat. Benda wajib dia marah, tak marah. Tapi benda yang kecil-kecil dia sebut nak marah. Itu kata dia tak cerdik. Kan? Jadi pada-padalah. Ada benda yang cukup kita marah, kita cakap sekali je dengan tegas tak. Ada benda kita kena ulang. Ya. Sebab tu sebut tadi, seperti anjing perburuan menurut perintah tuannya. Tu kata marah tadi. Dan maksudnya baru kena ke tempat, baru kita marah. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, iaitu membiasakan pada lambat marah dan membiasakan pada memaafkan di samping yang berbagai sebab untuk marah. Ya. Betul, orang yang bagus ni ialah yang terbaiknya dia lambat marah dan cepat surut dah. Dia lambat marah dah. Maksudnya kalau dia marah tu memang ada sebab lah tu. Dia ni jarang marah. Tapi kalau sekali dia marah, maksudnya benda tu memang kena ambil penting lah tu. Maksudnya benda tu memang benda besar lah tu. Sebab dia ni orang yang lambat marah. Dan cepat redanya. Yang masalahnya bila cepat marah, lambat reda ni. Nak marah je kerja tak. Tapi lambat pula reda. Ni masalah dia orang. Kan? Dia ungkit-ungkit daripada pagi jadi punya hal. Lambat buka pintu tadi tu. Sampai ke malam ungkit tu. Kan? Malam. Esok ada lagi. Tanya sahu. Kan? Dua ulang. Bulan depan ulang balik cerita hari tu. Kan?
Ni orang tak bagus lah. Kan? Ini orang tidak bagus ni, orang kata apa masalah, bukan dalam rumah tangga semualah. Kan? Mana-mana tempat pun samalah. Tak? Makanya kan, kalau individu macam ni, maka kalau dia kawan, berpada-padalah kawan dengan dia lah, macam tu je lah. Ya. Yang keduanya, memeliharakan marah itu pada ketika ia berkobar-kobar dengan menahannya barang yang dalam hati. Kan? Dah macam ni dah membuat-buat geram mana. Sabar, tenangkan. Tenangkan dia. Relax. Nanti dulu bagi Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia dengar kata adik dia masuk Islam, Sayyidina Umar ni nebaran. Dia dengar adik dia masuk Islam, dia cuma marah lah. Kan? Lepas tu, dia pergi cari Rasulullah dalam keadaan tangan pedang. Di tangannya ada pedang. Dia orang Arab ni, bukan semua sentiasa dia bawa pedang lah. Tak semua tempat. Ketika nak pergi perang, ketika ada keselamatan, memang dia akan ada pedang. Dekat ni. Bukan sentiasa takat pergi pasar beli ikan, beli sayur, takkan nak bawa pedang kot. Kan? Agak-agak lah tak? Kaya tengok tempat jugalah. Tapi hari tu dia bawa pedang. Kan? Jadi bila dia bawa pedang ni, dia dah siap-siap kat sini ni. Kan? Maka dia pergi. Jadi sahabat tengok, ada seorang sahabat tengok. Kan? Kau nak pergi mana ni? Kan? Aku nak pergi cari Muhammad. Kan? Aku tak kira dah. Dah nekat dah ni. Memang aku pergi, memang aku pancung kepala ni. Memang ni kan? Marah sangat dah. Jadi sahabat ni tadi fikir, kalau dia terus biarkan dia pergi cari Rasulullah, jumpa pula tu, memang habis lah. Jadi dia alihkan kemarahan tadi. Dia alihkan kemarahan. Kau nak marah-marah Muhammad apa semua. Adik kau sendiri dah masuk Islam, kau tak tahu ke? Jadi kemarahan tadi pada Rasulullah tadi, dia telah beralih kepada adik dia. Adik saudara sedaging. Jadi kalau adik saudara sedaging, takkan sampai kau nak bunuh dia pula. Tu yang dialihkan, divertkan kemarahan tu. Ya, dialihkan. Makanya, daripada nak marah Rasulullah, marah adik dulu dah. Tu cari adik dia tu. Tapi merasa juga dia pelempang. Kan? Kena tampar pelempang, berdarah kan. Suami dia pun kena balun, kena ni kan. Tapi tak apalah. Daripada situ dia tersedar. Kan? Sebab yang aku pukul ni adik aku sendiri. Kan? Suami dia pun kena kan. Nama suami dia Sa'id. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni, ayah dia nama dia Zaid. Nama ayah dia Zaid bin Aslam ke apa ke macam tu. Zaid bin Aslam bapak dia ni, masa zaman Rasulullah. Masa tu Rasulullah jadi Nabi. Masa tu ketika tu usia Rasulullah 35 tahun. Belum jadi Nabi lah, sebab Rasulullah jadi Nabi pada usia 40 tahun. Lagi 5 tahun dia jadi Nabi. Tapi Zaid yang ni memang orang yang baik. Dan dia ni memang orang yang alim. Dalam bab kitab, kitab Taurat punya tu lah kan. Injil. Makanya dia kata apa? Dia baca-baca dia kata, akan turun nanti akhir zaman akan ada Nabi akhir. Dia kata, aku kalau muncul Nabi ni, aku akan ikut dia. Kalau muncul Nabi ni, sebab tu belum lagi lah. Dan Nabi pun tak tahunya baginda ni akan jadi Nabi. Kalau Rasulullah tahu dia jadi Nabi, aku sabar kejap. Lagi 5 tahun aku jadi Nabi nanti, aku ikutlah aku. Rasulullah pun tak tahu. Kan? Jadinya, dia kata kalau ada Nabi, aku akan ikut dia. Dan dia mati sebelum Rasulullah jadi Nabi. Kerana dia bersama dengan Rasulullah, berkawan dengan Rasulullah tak. Tapi dia pun tak tahu. Rasulullah pun tak tahu. Kan? Kalau Rasulullah tahu jadi Nabi senang lah. Tak apa, sabar kejap. Relax. Aku lagi 5 tahun. Kan? Jadi, itu bapak dia lah. Jadi anak dia ni, Sa'id ni kahwin dengan adik pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Fatimah. Kan? Nama dua orang dulu, nama Fatimah ni mentok lah. Fatimah ni lah. Kan? Fatimah, kemudian Fatimah, Aisyah seorang tu Fatimah nama glamour macam kita hari ni lah. Orang suka nama Daniel lah, Danish, ada bunyi-bunyi orang putih sikit kan. Kalau perempuan tu Kristina, Kisha apa benda sebut lah. Nak bagi ada bunyi-bunyi ni sikit lah. Lidah tergeliat ni. Kan? Tapi zaman tu nama Fatimah ni popular lah. Antaranya nama Sayyidina adik pada Sayyidina Umar. Anak Rasulullah sendiri pun nama Fatimah. Dan mak kepada Sayyidina Khadijah pun. Kan? Mak dia. 3 orang. Dan ada lagi. Kan? Jadi nama Fatimah ni mentok lah ketika tu. Nama-nama glamour lah. Tak? Jadinya ni, adik pada Sayyidina Umar pun nama dia Fatimah juga. Kan? Dan
Sayyidina Ali pun ada anak apa dah. Ada juga dalam kalangan sahabat ni. Ya. Jadi orang nak beritahu nama Fatimah tu dia antara nama-nama yang glamour lah ketika tu tak. Okey. Kemudian cara menahan marah. Ya, marah-marah dah. Ya. Bagaimana cara nak kontrol dia? Yang pertamanya dengan ilmu. Sudah kata tadi. Marah satu isu ni biarlah dengan ilmu dan dengan tahu takat mana kita boleh pergi. Jangan kita mengatasi peraturan undang-undang, ya, sampai nak letakkan kita lah yang paling Islam, kita lah paling cinta dengan agama kita, orang ni semua tak cinta agama, aku seorang je lah. Hingga kita mengambil tindakan mengatasi undang-undang yang akan merugikan siapa? Merugikan diri sendiri. Hari ini kita tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam mana orang bercakap tentang Islam, macam dia dah seorang paling Islam. Macam orang ni tak kerti apa dah. Ni ustaz cakap depan ni tak kerti apa dah. Sambil semua jahil lah. Ustaz-ustaz yang ada kat Malaysia semua jahil habis dah, tak kerti apa dah. Mufti-mufti semua tak. Semua tak cerdik. Dia seorang je lah. Pada dia nampak benda isu tu, hanya dia seorang boleh selesaikan masalah tu. Orang lain semua tak betul. Mufti pun tak betul. Kan? Berat lah. Dan hari ni orang bercakap, bila dia luahkan dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam dia tak fikir. Banyak orang budak-budak muda ni lah. Banyak-banyak muda. Kadang-kadang dia menyentuh isu-isu sensitif. Dan dia tak fikir. Bila dia luahkan satu, kita pun nasihat anak-anak kita juga lah yang bersemangat-semangat ni sangat. Kan? Dia tak fikir dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, bila kita cakap benda yang menyentuh sensitivity ni, boleh cari senang je, bukan susah pun. Dia boleh tengok kita punya IP kita, tiba-tiba kita polis depan, nenong depan lah. Kan? Tiba-tiba kita pun tak tahu. Jadi, rumah ni ke, yang keluar ayah dia. Ya betul, kenapa cik? Dia ada dalam, dia ada dalam bilik. Kan? Boleh panggil dia tak? Kan? Rupanya anak dia telah menghantar satu teks ataupun satu ayat yang mana boleh menyebabkan ketegangan kaum, agama, raja semua ni. Tak pasal-pasal kena kutip. Padahal budak ni budak baik, baru semalam jadi bila tarawih. Tapi sebab semangat sangat ni, semangat. Aku seorang paling Islam ni. Siapa budak-budak muda ni? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Pada dia nampak itulah, inilah. Dia tak boleh dah. Habislah agama kita ni nak. Alahai. Macam lah negara kita tak ada raja yang menjadi pelindung pada agama Islam. Ya, tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Cakap macam seolah macam negara kita duduk dalam hutan lah. Macam kita duduk negara Afrika, duduk Sudan, duduk negara yang tak ada undang-undang pun. Seolah-olah nampak, teruk sangat dah. Elahai. Ya? Jadi itu hati-hati sikit. Kan? Beritahu, dia punya semangat. Sebab ilmu tak ada. Dia tak tahu batasan takat dia bercakap tu. Kan? Isu, dia tiba-tiba isu agama tu, balik nak asah parang. Nak bedah kepala orang ni, nak bedah kepala orang tu tak, nak asah parang. Dia sebut kata asah parang tu, hati-hati. Dah boleh kena kutip dah tu. Kan? Mungkin dia tak sebut apa-apa tak. Ni tak sabar ni. Nak asah parang. Nak potong kepala sepek ni. Kan? Dia sebut benda tu tak patah-patah kena kutip. Bila masuk dalam dah nangis-nangis pula. Kan? Minta maaf pula. Itu kalau budak muda. Yang kahwin yang baru ni. Anak seorang, dua orang ni. Siapa nak kena masuk dalam? Bila jatuh hukuman 6 bulan penjara. Siapa nak bagi anak bini kau? Orang-orang yang sama kau tak nak tolong kau pun. Kau pun siapa je nak tolong. Kau bukan orang hebat mana pun, siapa nak tolong. Kan? Jadi kesian lah. Bila mana yang tadi ni, bila marah tak ada pengetahuan. Kan? Urusan sistem sangat dah. Tu saya cakap tadi. Kita nak marah satu isu pun yang kita nak kata macam ni. Seolah macam kita tak ada raja pula, tak ada sultan pula. Seolah raja kita tak ada undang-undang, tak ada peruntukan undang-undang untuk itu pula. Seolah negara kita ni tak ada mufti-mufti pula. Kan? Ingat negara kita di hutan ke? Sampai tak ada benda apa langsung ke? Sampai semua nak ditakbir dia sendiri lah. Dia kata ni bahaya. Bila ambil tindakan ini yang berlaku di negara Afrika, yang berlaku di Sudan, di Libya, ini sebabnya. Kan? Sebab saya kata, orang luar tu suka je. Dia suka je tengok kita bergaduh. Kan? Dia suka je. Sebab apa? Dia ada keuntungan dekat situ. Kan? Dia ada habuan apa benda yang dia nak kat situ. Itu pasal dia. Ya? Mana nak cari, kata unik kita Malaysia ni tuan, tak ada mana negara yang ada pelbagai kaum, tak ada. Pergi cari tuan. Dalam tu ada pelbagai-bagai, kita ada berbelah-belah. Negara Arab, bangsa Arab ya. Cuma beza dia Kristian, Islam. Enggak. Negara-negara Iraq apa semua, Syiah, Sunnah.
Syria Syiah Sunnah. Tapi bangsa Arab, Rusia, semua bangsa dia. Kan? Mana kita cari? Yang ada pelbagai dan agama pun berbeza-beza. Cuba kita tengok, tak ada lah. Kan? Yang ada pelbagai. Sekiranya negara-negara dekat Singapura, Thailand pun bangsa dia je. Kan? Indonesia, dia berjaya menjadikan satu bangsa Indonesia. Cina ke India, semua cakap bahasa dia. Sebab tu kita tak kata nak beza lah. Kan? Mana beza ini Cina ke Indo nak, ini orang Indonesia lah. Apa? Sebab cakap semua bunyi sama je. Kan? Jadi tu kita Malaysia je lah. Jadi orang kata budak-budak muda je lah. Budak-budak muda ni. Jadi agak-agak sikit. Nak marah tu boleh, tapi tak boleh. Tolong jangan kita anggap tak ada undang-undang, tak ada raja, tak ada sultan dalam negara ni pula. Tak ada mahkamah pula ada, ya. Semuanya bergerak mengikut dia punya landasan dia lah. Cuma kadang-kadang kita ni memang jenis orang tak puas hati. Kita pasal tak puas hati ni, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali yang berlaku perang Jamal. Isunya ialah pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan. Okey. Sayyidina Ali ketika tu dia di Kufah. Sayyidatina Aisyah di Madinah. Pembunuhan Sayyidina Osman tu berlaku di Madinah. Okey. Jadi bila berlaku pembunuhan ini, maka Sayyidatina Aisyah ni dia tak putuskan surat pada khalifah Sayyidina Ali suruh ambil tindakan segera pada orang yang bunuh Sayyidina Osman ni. Maka zaman dulu tuan-tuan bukan macam WhatsApp on the spot sampai dia tak cakap tu sampai benda ni ambil masa dah berbulan nak hantar surat tu, berbulan tu sampai. Jadi pada ketika itu kalau kau ambil tindakan, larilah puak-puak ni. Dia orang dah tahu dah bahawa khalifah akan ambil tindakan kat atas mereka. Takkan nak tunggu. Aku lari. Kan? Jadi di atas sebab itu dia tak puas hati. Kan? Bila tak puas hati dia pergi ke sana. Sayyidina Ali pergi ke Kufah nak jumpa dengan Sayyidina Ali. Ini yang dia ambil kesempatan oleh orang musuh-musuh Islam ni. Dia telah mempropagandakan, dia pergi serang Ali, dia pergi serang Sayyidina Aisyah. Aisyah ingat Ali serang dia, Ali ingat Sayyidina Aisyah serang. Tu berlaku perang. Tengok. Dah ada contoh dah tuan-tuan. Jadi saya bagi nasihat dia siap. Kan? Dah ada contoh dah. Kadang-kadang kita bercakap seolah macam-macam ni dah, kita seorang daripada Islam dah, orang ni semua tak Islam dah kan. Kan? Hati-hati sikit. Sebab orang nak ambil kesempatan ni memang boleh. Ini sahabat dan tuan ya. Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Itu pun boleh terkhilaf dalam bab ini. Tambah kita yang celah kuku Rasulullah pun tak ada ni. Lagilah. Jadi janganlah. Itu saya pesan nak. Ya, janganlah kita ni terpaling sangat. Ya, terpaling kita. Aku seorang yang paling sensitif. Paling suruh. Ni marah tadi. Boleh ilmu. Kena ada ilmu lah. Kan? Bila ada ilmu kita akan tahu. Macam ni. Oh macam ni. Kan? Dengan pengetahuan. Maksudnya ia mengetahui bahawa tiada ada sebab baginya marah. Melainkan ia ingkar bahawa berlaku sesuatu itu atas kehendak Allah Ta'ala. Macam semalam tak? Hujan lebat tiba-tiba. Aku dah jemur ikan, aku dah jemur kain, basah pula, aku tak sanggup tiba-tiba hujan lah. Kita nak marah pada siapa? Nak marah pada hujan ke? Kita nak marah pada pencipta hujan? Sabar je lah, tak? Ya? Jadi benda yang berlaku tu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis-habis jahil. Bila dia bertindak dengan emosi, marah dengan emosi, ini orang jahil. Kenapa marah? Tak boleh. Islam kita dah terancam. Aku tak boleh. Ini kita hina. Kita telah ni. Okey, cuba detailkan. Apa yang diancam, apa yang dihina, apa yang ni. Okey, kita bahaskan secara ilmiah. Ini orang tak mahu. Orang tak mahu. Sebab dia tahu, kalau bahas secara ilmiah, dia akan kalah. Aku confirm aku kalah. Kau boleh, kau pandai, aku tak pandai. Dia akan marah. Jadi, apa benda pun bahaslah dengan ilmu. Kan? Bila dibahas dengan ilmu, dia akan kalah. Bila kita beritahu macam ni, dan tindakan telah diambil, macam ni dah telah dipanggil, didakwa di mahkamah. Dia tak nak dengar ni, kenapa. Aku nak tahu dia mati kena bunuh kan. Aku tak nak bakar kedai dia. Ini orang macam ni. Ilmu tak ada. Emosi lebih. Kan? Jadi, sebab kita tahu dah,
Dia punya geopolitik lah kita kata. Geopolitik di belah-belah Asia ni, kita bukan macam di belah-belah barat, belah negara lain. Dia tak pandang isu-isu ni. Kan? Di belah Asia ni, dia orang dah tahu strateginya kita nak naikkan sentimen sesuatu kaum, bangsa, kita mainkan isu kaum, kita mainkan isu agama. Ini cukup sensitif kalau belah-belah kita ni. Kalau cucuk isu kaum, cucuk isu agama, siapa buat walaupun dia dah bagi baik, tak baik macam mana pun, dia ada buat yang terbaik, tak, kau tetap tak baik. Sebab dia isu ni. Jadi, ini kajian yang dibuat oleh Barat. Dia dah tahu dah. Belah-belah kita ni, belah-belah Asia ni, kalau kita ambil isu kaum, isu agama, makanya ini dia. Kan? Ini cara dia. Kan? Sebab tu dia tahu benda ni akan menyebabkan ni bangsa ni lemah, sebab dia akan lemah, dia akan ikut kita bila kita main dua isu ni. Kan? Maka dia akan ikut tunjuk kita. Dia tak pandang dah siapa. Kan? Yang penting ni. Sebab apa? Kejahilan. Sebab kita jahil. Bukan sebab ini. Itu saya kata tadi. Kita perasa kita yang paling Islam, seolah macam tak ada undang-undang, tak ada sultan, tak ada apa semua tak. Kita bercakap ni dalam negara mana kita cakap ni. Kita bukan duduk hutan tau. Kita bukan yang Tarzan tau. Negara yang tak ada undang-undang kan. Bukan. Jadi, janganlah jahil sangat. Apa kata ilmu. Sebab tu kenapa orang yang emosi, bila kita bahas dengan ilmu, dia tak nak terima. Dia tahu, dia akan kalah bila kita bahas dengan ilmu. Ya? Dan lagi ia mengetahui bahawa marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Kau nak kira kau punya marah je. Marah Allah Ta'ala kau tak kira. Kan? Dan limpah kurniaan Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali. Ya? Menderhaka akan Tuhannya. Ya? Kemudiannya, maka Allah Ta'ala tiada memarahinya. Walaupun dia ni buat kesalahan, dia marah macam mana pun. Tapi atas limpah kurnia Allah Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Sekiranya dia sedar bahawa perbuatan itu salah. Ini kita marah dengan agama tak? Ya, jangan. Berhati-hati sikit. Sebab bila kita ni main isu emosi ni, dia menyebabkan hilangnya waras. Sebab tu dia sanggup, kalau saudara dia kena timpa bala pun, padam muka. Kalau kena mati kena langgar, padam muka kau. Memang pelayak kau dapat bala atas kau. Sebab apa? Sebab tak sependapat. Ideologi berbeza-beza. Padahal kawan tu satu akidah dengan kita. Padahal dia tu semayang satu masjid dengan kita. Semayang satu surau dengan kita. Tapi sebabkan berbezaan pandangan, ideologi sanggup. Tu kata. Jangan sampai macam tu. Kan? Orang main bola, kita main bola lah. Dalam padang. Kalau tengok gaduh tak? Tolak kan. Lepas tu mana? Rendah kan. Kalau keluar padang habis ya. Kan? Habis kan? Dalam permainan. Kan? Habis keluar padang, okay, salam-salam, okay, dah. Kau dah menang, aku dah kalau okay, dah apa. Terima je lah. Kan? Profesional macam tu lah. Ini tak ada terbawa-bawa sampai ni. Ya? Ini kita buang. Ini sikat-sikat ni semua ni kata, semua kita bagi peluang syaitan nak masuk dalam diri kita. Tu cara syaitan buat. Syaitan ni dua benda je. Dia tahu kalau aku suruh dia minum arak, dia takkan minum arak punya. Kalau aku suruh dia bunuh orang, dia takkan bunuh orang. Macam mana cara aku nak tarik dia masuk neraka? Ini cara dia. Memusuhkan Islam dengan Islam. Mengeluarkan orang Islam daripada agamanya, mengkafirkan orang lah. Ini cara dia nak tarik masuk neraka. Dia dah tahu dah, kalau aku suruh kau minum arak, kau takkan minum. Kalau aku suruh kau berjudi, kau takkan berjudi punya lah. Ini cara dia. Syaitan tu cerdik, iblis tu cerdik. Dia dah tahu, kalau orang buat maksiat, okey, kita hasut dia supaya dia kekal dengan maksiat. Ini orang, jangan pergi dekat dengan agama. Okey, dah settle dia ni. Ni, orang agama ni pula macam mana buat? Surau rajin datang, kuliah rajin dengar, terawih tak tinggal, tadarus pun dia join semua ni. Bagaimana cara aku nak masukkan dia dalam neraka juga? Sama-sama dengan aku. Inilah cara dia. Wujudkan perasaan hasad, wujudkan dengki, tengok orang ni semua tak betul. Apa saja orang buat baik, semua tak betul. Dia seorang yang paling betul. Kan? Condemn orang punya pandangan. Mudah-mudah tak? Merendah-rendahkan orang. Ini semua cara-cara syaitan nak tarik masuk neraka. Kita kena ingat yang tu. Sebab, kenapa Allah Ta'ala laknat iblis? Sebab dia perasan dia bagus. Itu sebab iblis dilaknat. Bukan pasal iblis buat apa pun. Sebab iblis dia perasan dia bagus. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lagi bagus pada Adam. Adam dibuat pada tanah, aku buat pada api. Api lagi mulia pada tanah. Allah bukan pandang kau api ke kau tanah.
Yang Allah Ta'ala pandang ketakwaan engkau. Engkau api ke engkau tanah. Kalau kau bertakwa, kau masuk syurga. Itu ya Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hati-hati. Kan? Kita bimbang lah, takut kan. Dah bagus-bagus dah, surah dah rajin datang, kuliah rajin dengar, tadarus ikut tu ikut. Alhamdulillah dah. Lai-lai masuk neraka, tak baloi lah. Kan? Selalu saya buat analogi macam tu. Masuk neraka, esok kita duduk kan. Bukan kita lah, orang lain lah. Dia ni rajin surah, rajin masjid semua. Rajin kuliah semua. Masuk neraka. Duduk sebelah sel dia tu, seorang lagi. Kau masuk neraka sebab apa? Kita tanya orang ni, orang tu tanya. Kau masuk neraka sebab apa? Uish, aku dekat dunia bunuh orang, minum marak lagi, rasuah lagi ambil. Apa lagi? Semua dosa aku buat tu. Uish, jahat ni kau. Memang layak kau masuk neraka lah. Memang layak lah kau masuk neraka. Minum marak, bunuh orang semua tak? Dia pun tanya lah kita balik. Kau masuk neraka sebab apa? Aku masuk sebab fitnah orang. Aku masuk sebab riak, sebab sum'ah, bongkak. Aku di ujung. Tak berbaloi, tak berbaloi. Contoh macam tu lah. Aku ni layak lah masuk neraka kata kawan ni. Sebab apa? Aku dah bunuh orang. Memang bunuh orang masuk neraka tak? Engkau, alay, fitnah orang. Ujubkan orang, aibkan orang, jatuh maruah orang. Itu tak baloi lah aku macam ni. Tak baloi. Dia kata, kita cuba bikin yang tu ya. Kemudiannya, engkau hendaklah ingat bahawa engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Yang tu kata tadi, Rasulullah marah. Tapi Rasulullah marah tu kerana agama. Sebab agama. Satu ketika, Rasulullah duduk dengan sahabat. Rasulullah pakai serban. Dia tali dia macam ni tau. Dia pakai serban, ikut serban ni. Macam ni. Datang seorang Yahudi. Dia masuk, dia pergi pegang Rasulullah. Dia tarik. Dia tarik serban ni. Tercekik Rasulullah tak. Tercekik Rasulullah. Sahabat, Sayyidina Umar dah bangun. Dia taruh pedang dia nak pancung kepala orang tu. Sebab berani kau kau masuk masjid. Dan ni semua sahabat ada ni. Kau berani pergi Rasulullah, kau tarik Rasulullah depan para sahabat. Memang kena. Rasulullah kata apa? Nanti. Rasulullah kata nanti tu. Kenapa? Kau datang kenapa? Ini memang perangai orang Quraisy, dia kata dia. Dia hina bangsa Quraisy pula, Yahudi ni. Orang Quraisy ni memang perangai macam ni ya. Hutang orang tak dibayar. Dia kata kat Rasulullah. Orang Quraisy memang macam kita lah. Orang Kuala memang macam ni ke? Panggil orang Kuala. Macam tu lah kata tak? Marah tak? Maksudnya dalam yang orang Kuala semua marah lah. Tapi saya orang Perak kan. Kan contohlah. Kan contohlah kan. Orang Kuala memang panggil macam ni ya. Jadi kita semua mesti marah dah orang Kuala kan. Jadi macam tu. Orang Quraisy memang panggil macam ni ya. Pinjam dia orang tak kerti nak bayar. Dia sebut Quraisy. Semua terlibat dah sahabat-sahabat ni. Rasulullah kata diam. Rasulullah kata kan ada lagi satu hari. Kan ada tempoh satu hari. Hari ni baru hari kedua. Tak, aku nak sekarang. Dah peminjam tak tidak pulang balik lah. Tak tidak bayar balik. Makanya Rasulullah kata Umar, kau pergi Baitul Mal. Kan? Kau ambil 20 sak gandum. 20 sak tu 1, 2, 3, 4, 20. Kau bagi pada dia, kemudian kau tambah lagi 20. Kan? 40 lah. Cuma kata, apa saya pula? 20 tadi betul dia bayar hutang, apa lagi 20 pula? 20 tadi kita bayar hutang dia. Yang lagi 20 sebab kau dah cabut hutang, nak kancung dia. Dia dah takut, makanya denda ambil lagi 20 lagi. Kan? Umar memang tak puas hati. Nanti dapat perintah Rasulullah, dia pergi. Yahudi tu ikut dia belakang. Pergi. Kan? Jadinya, bila pergi tu sampai ke sana, maka dia pun, keluarkan. Kemudian, bila Yahudi tu cakap, dia panggil Umar dia panggil. Umar. Orang tengah marah kan? Tak nak layan. Kan? Dia panggil dia nak cerita kan? Yahudi tu nak cerita pada dia. Tak dengar lah. Dia pun malah marah kan? Kau tak dengar langsung, dia tak, kau diam. Aku nak begitu, kata. Dia nak cakap dia ni. Maka dia kata, kau dengar dulu aku cakap dulu. Apa dah? Okey lah. Dah memang tak kira. Okey, apa dah? Kau cakap apa? Cakap balik. Kan? Kau tahu tak kenapa buatnya tu? Kau ingat, aku ni berani ke nak pergi tempat orang, tempat engkau. Aku masuk rumah engkau, depan-depan ni sahabat.
Aku berani buat kau ingat aku ni. Aku tak fikir risiko. Kan? Dan Yahudi tu dia sebut mula dia Umar. Kan? Dia berkata, dia tak nak dengar mula-mula. Tapi bila Yahudi kata, kau kenal tak ni, nama sekian-sekian. Kau kenal tak ni? Kenal dia pun. Itulah aku. Rupanya jadi pendeta, orang alim. Kan? Orang tak ulama Yahudi lah. Right? Ya, dia orang alim. Tu dia kata, Umar, kau ingat aku saja buat macam tu. Kau ingat aku saja ke buat macam tu. Ingat aku tak fikir risiko ke? Macam kau, nasib baik aku tak kena pancung tadi tau. Nasib baik Rasulullah tahan. Dah matilah aku ambil risiko. Kenapa kau buat macam tu? Sebab aku baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, tanda-tanda kenabian ni ialah dia ni seorang yang pemaaf, dia seorang yang pemurah, dia seorang yang kasih sayang. Dan aku nak test benda tu, betul ke tidak Muhammad ni Nabi. Ya, aku nak test Muhammad ni Nabi tak Nabi, dan aku uji dia, betul-betul aku bagi dia nak marah. Patutnya dia marah, dan sepatutnya aku dipancung kepala. Tapi sebab atas kasih sayang dia tahan kau, dia tak bagi kau pancung aku. Dan dia balas pula dengan gantikan balik lebih daripada apa yang sepatutnya. Dan dia memang seorang Nabi. Dengan itu aku isytiharkan, aku menyaksikan bahawa ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kan? Dalam Islam. Dia kena pancung ni je mana? Kan? Itulah kata tadi, marah boleh, relax. Ya. Satu lagi saya beri contoh. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Suhail Al-Amru ni dia lawyer, wakil daripada kafir Quraisy dan jumpa dengan Rasulullah. Dia lawyer dia yang ni. Dia buat perjanjian tu. Dalam perjanjian yang berat sebelah tu, Suhail Al-Amru. Dan Suhail Al-Amru ni dia kurang ajar. Ya? Dia wakil, lawyer, kita panggil lawyer lah, datang. Setiap kali ni dia ke pedang dia nak main janggut Rasulullah cara penghinaan. Sebab dia kata dia hebat dah. Kau bagi tempat aku kan, kau masuk kandang aku jadi kan. Setiap kali dia nak contoh Allah, sahabat kata tepih pedang dia. Kan? Dia buat lagi dah, saja nak ni lah. Dia macam kita lah, nak mengandang-kandang kau orang kan. Contoh lah. Jadinya setiap dia buat tu. Dia nak buat lagi kali 3. Dia buat kali 3, sahabat kata, kau buat lagi sekali, tangan kau hilang. Kalau kau ni, kau buat lagi sekali. Bila dia dengar suara ni, dia tak boleh buat dah. Kan? Bukan suara Sayyidina Umar, tapi suara anak buah dia ke siapa ke? Pakcik dia kot. Dia dengar suara ni, dia tak boleh buat dah. Rupanya dia ada sini ya, aku ingat kan tak ada orang. Macam tu sebab sahabat semua tutup kan. Jadi, dalam perjanjian tu, yang berat sebelah. Tetapi, ketika haji terakhir Rasulullah, tahun yang ke-10 lah, Rasulullah nak wafat lagi beberapa bulan, Rasulullah buat haji yang terakhir, haji Tawaduk. Ketika Rasulullah bertahlul, Rasulullah cukur rambut, apa semua dah, rambut Rasulullah jatuh, sahabat tu rebut kutip tu. Betul, tu baru betul. Sebab pada diri Nabi tu ada barakah. Itu baru betul. Kutip Rasulullah punya rambut simpan. Betul lah tu. Ada air wuduk Nabi pun naik. Tapi mari hari ni pula replika je pun. Dia macam Allah, aduh, ilmu tak ada. Kan? Replika je pun. Tengok ni yang dikatakan ni jubah Nabi. Dikatakan ni darah Nabi. Dikatakan. Kita ni dalam istilah bahasa Melayu, kalau sebut dikatakan, maksudnya sumber tu tak betul. Sumber tu lemah. Kan? Sebab apa? Dia panggil dalam bahasa Arab isim majhul. Yang tak tahu. Kan? Tak ada benda yang tak pasti. Dikatakan, semua dikatakan. Kan? Jadi benda tak dapat dibuktikan. Dia pakai, dia ambil berkat, sapu-sapu semua. Aduhai. Jadinya dalam Rasulullah, apa yang daripada Rasulullah, memang itu barakah. Pakai kutip. Kalau seorangnya Rasulullah tunjuk, kan? Raja suruh bakal. Bakal. Kau kenal lah tu. Apa? Tu yang kutip tu, rebut-rebut tu lah. Kau tengok apa tu. Siapa tak kenal, tak perasan. Kau tak ingat lah. Kau ingat tak dia ni? Masa perjanjian Hudaybiyah. Ni ya Suhail Al-Amru. Kan? Yang hari tu. Kalau dia, kan? Kalau hari tu korang bunuh dia, di mana dia sekarang? Kalau bunuh dia hari tu, masa perjanjian dia kafir satu kak. Di mana dia sekarang? Kau tengok hari ni, dia salah seorang yang masuk Islam. Kan? Itu kata tadi. Marah ni bukan tak boleh. Nanti relax. Biarlah marah tu dengan ilmu, pengetahuan sikit. Jangan dengan emosi tak.
Yang keduanya, dengan tindakan. Marah tu dengan, iaitu ia mengucap na'udzubillah, ta'awuz ketika marah. Marah kan. Tapi orang kalau dengar marah dia tak boleh dah. Kan? Tak nak sebut ni pun. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sebab bila dia marah tadi, maka syaitan dah bersama dengan dia. Sebab tu ketika Rasulullah jalan dengan Abu Bakar, sampai lalu di hadapan sekumpulan orang kafir. Bila Rasulullah lalu, orang kafir ni tadi perli Nabi, hina Nabi, kutuk-kutuk Nabi semua dah. Maka Rasulullah diam. Abu Bakar pun diam. Ketika tu Rasulullah duduk macam dalam satu tempat lah. Datang orang kafir ni dia kutuk-kutuk. Tapi bila mana ketika Abu Bakar dia geram sangat lah. Nabi aku ni kena hina ni. Tengok lah. Nabi kena hina ni, agama kena hina ni. Dia balas balik percakapan orang kafir tadi. Rasulullah bangun, Rasulullah tinggalkan dia. Maka ya, dia pun bangun, dia kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa waktu diorang hina kita tadi, hina engkau, hina kau duduk diam je. Tapi bila aku balas balik tadi, kau terus bangun, kau terus pergi. Sebab ketika diorang bagi duduk balas tadi, Allah telah menimpakan rahmat ni ke atas kita. Atas kesabaran kita tadi tu. Allah Ta'ala bagi pahala, bagi. Tapi bila kau balas balik, makanya malaikat rahmat pun tinggalkan kita lah. Sebab yang datang tu setan. Ambil, takkan kau duduk dengan setan. Ambil kau pula. Tu. Ya. Jadinya, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Seperti yang datang daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kerana marah itu dari angkara syaitan. Syaitan berapi kan. Iblis berapi tu. Dia panas. Jika marahnya tiada berhenti dan dengan perkataan ini, dan sebuah auzubillah pun tak jadi juga, marah juga, maka hendaklah ia duduk. Sebab tu kita kata orang tu berdiri, kita bagi dia duduk. Suruh duduk, tenang. Tak payah duduk tenang pun tak apa tak. Takut tak gini kan. Dia takut kita perbuatan. Duduk. Tarik duduk lah. Kalau rumah senang sikit, takut pakai tu duduk, tarik duduk kan. Duduk. Jika ia berdirilah, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Dah duduk pun macam ni lagi. Suruh baring lah. Kan? Ya. Dan jika tiada padam marahnya dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Ya. Sejukkan badan pun, bagi dia mandi. Suruh mandi tak? Bagi dia mandi. Semah air dia api, tempat dia api tak? Ya. Jadi tu. Utamanya kalau kadang-kadang kita budak-budak macam tu juga. Kan jenis budak-budak dia apa, dia nak marah, dia nak apa semua kan. Jadi kita didik macam tu. Degil juga tak? Tangkap orang sulit air. Kasih mandi dengan dia. Sampai dia sejuk macam ni. Baru okey. Sebab, ya, memang syaitan tu kan. Memang dia kata, memang dia dah marah. Jadi kita nak tengok kalau syaitan dia menguasai orang tu bila sampai macam ni tak. Mata dia dah merah kan. Makanya, itu jadi, jangan kita provoke. Yang kita apa-apa. Dia mengalah je lah. Kecuali orang yang lebih besar datang pada dia kan. Yang lebih pangkat lagi tinggi ke. Orang yang lagi, okey. Dia betul duduk. Sebab dia tahu, orang ni lagi besar pada aku. Aku tak boleh buat apa dah kan. Jadi tu. Sabda Nabi SAW. Innal ghadaba minasyaitan. Wa inna syaitana khulika minan nar. Wa innama nudfa'u an-naru bil ma'i. Fa idza ghadiba ahadukum falitawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Dan hanya sesungguhnya dipadamkan api dengan air. Itu kata berwuduk tadi. Maka apabila memarahi seorang, kamu hendaklah, seorang kamu tu hendaklah ia berwuduk. Kan? Berwuduk. Ataupun kita nak pergi sejuk badan, mandi tu lah. Kamu mesti panas-panas macam ni kan. Kasih mandi sikit. Sabda Nabi SAW, Innal ghadaba jumratun fil qalbi ibni Adam. Ala tarawna ila humrati ainaihi wantifa'i audajihi faman wajada min dhalika syai'an falyasfik haddahu bil ard. Sesungguhnya marah itu bara api pada jantung hati manusia. Dia sebut bara ni lambat nak padam. Kan? Adakah engkau tiada melihat pada kemerahan dua matanya. Tengok tadi. Mak kata dia merah ni. Dan bengkak urat lehernya. Urat leher terang.
Maka sesiapa yang terdapat sesuatu padanya demikian itu, maka hendaklah ia pelekatkan pipinya dengan tanah. Alah, tentu saja jaga juga. Kalau dah gigi-gigi, mata dah merah tegang, tangkap dia, letak dah atas tanah. Pipi dia bagi kena tanah. Kau sedar diri sikit kau tu tanah kat api pun. Kan? Ni kata kalau ramai-ramai tadi, dia tengah ni nak. Ngap dia, letak pipi dia. Kalau tak ada, terlantai lah. Kenapa tuan? Psikologi dia kenapa macam tu? Tadi dia marah, dia berdiri lah. Dah marah ni kan. Orang pujuk tak jadi macam tu, bagi-bagi tu tak kena semua, tak kena apa semua. Dah marah semua orang geram ni. Tangkap dia, jatuhkan dia, pipi dia bagi kena tanah. Supaya kau sedar diri. Tadi kau berdiri, tadi aku setan, kau sedar diri. Kau sedar diri sikit, kau ni tanah je. Psikologi ni bila dia baring macam tu, dia akan sedar balik. Dia kan tu. Yang aku nak marah sangat apa tadi tak. Jadi kita sedar kan. Ya? Sebab dia bukan kita kata dia kena sampuk. Kena sampuk memang tak sedar langsung lah. Kan? Kalau bersilat apa semua dia boleh pada dia. Tak, dia kan macam tu. Cuma dia telah dikontrol oleh syaitan. Itu kata tadi. Bila dah dikontrol tu, maka kita kena hati-hati. Sebab tindakan dia tadi akan memberi risiko. Mana sempat je. Kalau dia nampak bersih-bersih dia capai. Kalau dia nampak parang-parang dia capai. Di mana? Sebab dia marah sangat ni. Dan tindakan dia tu sebenarnya tak rasional pun. Dan dia akan menyesal dengan perbuatan dia tadi. Itu yang ada kisah seorang anak yang, seorang anak menantu dia lah, baran. Kan? Pak mentua dia dengar anak menantu dia baran. Oh, semua benda tak betul, semua betul tak. Kau tahu Pak mentua dia panggil dia, kau mari sini Mat. Ya. Kau pergi ambil paku. Kau pun paku kat dinding tu kan. Dia pun paku. Kau yang suruh buat ni kan. Paku. Kan? Bila dah habis paku semua, okey. Kenapa lagi Pak? Kau cabut balik paku tu, tak? Kau cabut balik. Kan? Kau nampak tak boleh ni? Kan? Pak mentua dia bercakap lah sebab pangkat besar Pak mentua tu. Kan? Boleh cakap kalau orang rumah buat anak ni memang kena lah kan? Kau nampak tak boleh? Kenapa dia tu? Dia tak nampak benda ni. Kau nampak? Waktu kau tengah paku tu, itulah kemarahan kau. Kau nampak semua betul. Kau paku semua kau betul kan? Semua rasa betul. Kan? Bila kau cabut balik tu, kau tengok ada bekas kat situ tak? Itulah kesan orang yang kau marah. Marah dengan emosi. Kalau marah benda yang betul tak ada masalah. Jadi saya kata tadi marah dengan emosi. Buka pintu lambat, tak boleh hantar cawan pinggan, kopi lambat, tak. Semua benda yang kecil-kecil pun macam besar sangat. Kau tengok ini kesan dia. Maksudnya kau boleh cabut balik paku tu. Maksudnya kemarahan kau boleh tarik balik. Tetapi kesan dia tu, dia akan kekal situ. Sebab tu orang kata apa? Kemarahan ni kadang-kadang kita ingat bila kita kecil kena marah ke sekolah sampai ke hari sampai mati kita ingat. Kita boleh ingat nama orang tu. Kita boleh ingat kejadian tu bila berlaku tak. Boleh ingat lagi sebab kita geram marah. Kan? Tapi orang yang marah tu tak ingat pun. Ya ke? Alah, mana ingat lah. Mana kau tak ingat sebab kau yang ni ketika tu. Sekarang bila dah tak ada apa-apa, pangkat pun dah tak ada dah. Gigi pun dah gugur kan. Tiba jadi kawan. Kau dulu kan mengi action mentang-mentang ada pangkat sikit, ada 2 paku, 3 paku. Wah, kau punya. Mentang-mentang aku pangkat rendah pada tu. Sekarang dah jadi kawan lah. Dah sama-sama pincin. Dan kawan tu pun dah tak ada orang nak kawan kita. Kan? Itu jam bagi lah balik. Wah, kau dulu kan main. Aku minta maaf lah. Aku dulu pun buat kerja. Yalah, agak-agak lah sikit. Kau suruh aku pikul kayu balak tu tengah-tengah panas tu agak-agak lah sikit. Aku tahulah kau marah kau dah pangkat. Itu jam bagi lah balik. Kan? Hadis ini menunjuki kepada menempatkan semulia-mulia anggota pada sehening tempat. Maksud tadi kepala kita di atas. Jatuhkan dia, letak atas tanah. Supaya pecah takburnya yang menjadi sebab besar pada marah itu. Dan supaya ia mengetahui bahawa dirinya hamba yang hina. Tiada patut ia membesarkan dirinya. Itu psikologi macam tu lah. Kan? Tangkap dia, bagi kepala tu bagi kena tanah. Jangan pijak kepala pula agak-agak dia bangun balik kan. Letak kepala tanah kan. Kau sabar sekejap tak boleh ke? Yang kau nak marah sangat benda bukan benda besar mana pun. Kan? Kalau marah Yahudi saya betul jugalah kan. Memang layak lah kan. Ini benda kecil je pun tak. Jadi hati-hati. Menahan marah kelakuan yang sangat baik. Ya, dan ketahuilah bahawa menahan marah itu kelakuan yang sangat baik. Allah Ta'ala telah memujinya dalam Al-Quran seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wal kazimin al ghaiz. Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Maksudnya dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Ya, orang yang menahan marah ini makanya ya cukup orang kata apa? Besar dia punya hebat dia. Itu kata Rasulullah, orang yang kuat ialah orang yang menahan marah. Kan? Maksudnya menahan marah pada tempat yang sepatutnya dia boleh tahan marah. Dan sabda Nabi SAW, man kazuma ghaizan wala sya'a ayyumdiyahu amdahu mala'allahu qalbahu yaumal qiyamah. Kemudian ridhan wa fi riwayatin amnan wa imanan. Maksudnya sesiapa yang menahan marah dan jika ia menghendaki melaksanakannya, nescaya ia berkuasa melaksanakannya. Maksudnya dia marah. Dan dia boleh je nak marah pun. Memang boleh pun gunakan kuasa. Tapi relax, dia sabar. Nescaya Allah Ta'ala memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keredaan. Ya, dan pada satu riwayat yang lain, kesentosaan dan keimanan. Ya. Wallahu alam. Jadi itu tuan-tuan tentang fasa yang ketiga tentang marah.